Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita seterusnya, dakwaan hina Sultan Selangor, polis buka kertas siasatan ke atas Sanusi. Berita penuh, polis telah melancarkan siasatan terhadap Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi MD Nor berhubung kenyataannya yang didakwa menghina Sultan Selangor, kata Ketua Polis Negara Razarudin Hussein. Razarudin berkata ahli politik sepatutnya menghindari isu 3R, race, religion, royalty agar tidak mencetuskan ketegangan terutama menjelang PRN. Berkenaan Menteri Besar Kedah, kita telah buka kertas siasatan berkaitan 3R semalam, katanya dalam sidang media di Bukit Aman. Razarudin merujuk kenyataan Sanusi dalam satu ceramah kemarin di mana dia didakwa memperlekehkan perkenaan Sultan Sharafuddin Idris Shah terhadap pelantikan Amiruddin sebagai Menteri Besar Selangor. Dalam satu rakaman video yang tular di media sosial, Sanusi dilihat membandingkan Sultan Kedah dan Sultan Selangor. Bukan komen-komen leke, Sultan setara itu hang pabayang dan tengok Menteri Besar. Merujuk dirinya, Sultan hebat macam itu tak akan pilih Menteri Besar kokia macam Amiruddin, inch pun tak berapa cukup, katanya. Razarudin berkata kes Sanusi disiasat oleh pasukan petugas khas yang mengendalikan kes 3R. Dalam pada itu, dia berkata polis mendapati insiden membabitkan 3R semakin meningkat menjelang PRN. Katanya, ia berbahaya terutama apabila disentuh oleh pemimpin yang berpengaruh. Jadi, lagi bagus kita jangan bercakap isu 3R ini terutama hampir dengan PRN. Contohnya, kalau yang bercakap itu ketua macam saya mengapi-apikan orang. Pengikut saya akan lebih semangat untuk mungkin boleh menyebabkan hal tidak selamat di mana-mana semasa PRN nanti. Itu bahaya perkara-perkara 3R ini bila disentuh, katanya lagi. Berkenaan kes 3R, Razarudin berkata polis telah membuka 61 kertas siasatan sejak 27 Mac lalu. Ia termasuk kes melibatkan individu berprofil tinggi seperti Presiden PAS Abdul Hadi Awang, pengurusi DAP Lim Guang Eng dan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Dia berkata polis mendapati ada ucapan yang disiasat memang mengandungi unsur yang melanggar undang-undang. Sebahagian kertas siasatan telah diserahkan kepada pejabat peguam negara, katanya lagi. Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita panas malam ini bertajuk, pilih Mahathir, kesilapan Hussein On paling besar. Berita penuh, kesilapan memilih Dr. Mahathir Mohamad sebagai pemimpin nombor 2 UMNO mengubah hala 7 negara, kata pemimpin DAP itu. Serangan terbaru Dr. Mahathir Mohamad mendorong Lim Kit Siang mengenang kembali pengakuan bekas Presiden UMNO dan Perdana Menteri Hussein On mengenai kesilapan terbesarnya dalam hidup. Kesilapan penilaian ini yang mengubah hala 7 negara, menurut veteran DAP itu, telah meletakkan Dr. Mahathir di landasan kekuasaan. Perdana Menteri Malaysia yang ketiga, Tun Hussein On, memberitahu saya selepas persaraannya pada tahun 80-an yang kesilapan terbesar dalam hidupnya adalah menjadikan Mahathir sebagai timbalan Presiden UMNO pada tahun 1976 yang telah membolehkan Mahathir menjadi Perdana Menteri sebanyak 2 kali selama hampir suku abad, katanya. Lim berkata ini membolehkan Mahathir menjadi Perdana Menteri sebanyak 2 kali dari 1981 hingga 2003 dan 2018 hingga 2022. Namun, perlu diingatkan Mahathir menjadi Perdana Menteri kali kedua kerana sokongan PH. Sementara itu, Lim berkata Hussein pada ketika itu silap memilih Mahathir berbanding Ghaffar Baba, Tengku Razalik dan Ghazali Syafi'i selepas tempoh ketidaktentuan selama 6 minggu. Lim membangkitkan hal ini apabila Mahathir mendakwa mempromosikan Malaysia yang majmuk, melanggar perlembagaan persekutuan dan memomokkan DAP sebagai ancaman terhadap negara Melayu dan Islam. Lim juga mengulas dakwaan bekas Perdana Menteri itu bahawa DAP dengan 40 ahli parlimen mempunyai pengaruh kuat ke atas Perdana Menteri Anwar Ibrahim
untuk menjadikan Malaysia sebuah negara sekular. Mahathir amat salah sama sekali. Adakah DAP yang ada 42 orang ahli parlimen selepas pilihan raya umum 2018, angka yang lebih besar berbanding dengan sekarang, menggugut Mahathir selama 22 bulan dia mengetuai Kerajaan Pakatan Harapan untuk menggantikan Islam sebagai agama rasmi negara. Semasa Mahathir bercakap di Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada bulan September 2018 dan berjanji untuk meratifikasikan perjanjian-perjanjian antarabangsa termasuklah Konvensyen Antarabangsa untuk penghapusan segala bentuk diskriminasi perkauman ICERD, DAP tidak tahu menahu apa-apa mengenai cadangan ini walaupun DAP kemudiannya dijadikan sasaran untuk dipersalahkan dan dituduh sebagai kononnya anti Melayu, anti Islam dan anti Raja, tambahnya pada satu kenyataan. Lim juga mengkritik Mahathir kerana seolah-olah jahil mengenai perlembagaan walaupun menjadi Perdana Menteri sebanyak 2 kali selama hampir suku abad. Perkara 3-1 menyatakan Islam ialah agama bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Tidak ada apa-apa peruntukan untuk apa-apa agama rasmi dalam perlembagaan Malaysia. Tetapi persefahaman dan toleransi golongan bukan Islam di Malaysia terhadap Islam di Malaysia adalah dalam bentuk di mana semua rakyat Malaysia, sama ada Buddha, Hindu, Kristian, Sikh atau Tao, tidak mempunyai bantahan untuk Islam menjadi agama rasmi di Malaysia. Perkara yang sama juga terpakai kepada DAP, katanya lagi. Lim berkata dia gagal memahami bagaimana Mahathir boleh membuat kesimpulan bahawa mempromosikan Malaysia sebagai negara berbilang kaum itu bertentangan dengan perlembagaan. Adakah Mahathir mengatakan yang wawasan 2020 dan 9 cabaran strategiknya juga bertentangan dengan perlembagaan? 3 Perdana Menteri terawal negara, Tengku Abdul Rahman, Razak Hussain dan Hussein On berpegang dengan idea negara majmuk. Boleh lihat kepada perkara 43-2, perlembagaan yang tidak meletakkan identiti kaum untuk siapa yang boleh menjadi Perdana Menteri. Sebaliknya mengatakan Perdana Menteri perlulah mempunyai sokongan majoriti ahli-ahli parlimen yang diundi rakyat jelasnya. Lim berkata walaupun tiada permusuhan antara kaum dan agama di Malaysia, ada pihak yang mahu mewujudkan perpecahan dengan pembohongan, kepalsuan, berita palsu dan ucapan kebencian dalam 6 pilihan raya negeri yang akan datang. Menjadi satu tragedi apabila dalam kalangan pihak ini